Kita berjumpa lagi untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu Najihah. Baiklah murid-murid, kita masih lagi berada di bawah tema kemasyarakatan. Unit 2, tajuk kerjasama erat kehubungan. Tajuk kita hari ini, cikgu akan sentuh dua iaitu ilham kami dan juga usaha kita bersama. Standard pembelajaran kita iaitu 5.1.1 iaitu kurungan 2 dan juga kurungan 3. Baiklah murid-murid, bagi standard kandungan 5.1.1 kurungan 2, murid perlulah memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal, iaitu kata nama khas. Bagi standard kandungan 5.1.2 kurungan 3, murid perlu memahami dan menggunakan kata ganti nama mengikut konteks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyenaraikan kata nama khas yang terdapat dalam petikan dengan betul. Yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan kata nama khas dengan betul. Objektif yang ketiga, murid dapat mengenal pasti 3 jenis kata nama. Dan yang keempat, murid dapat melengkapkan ayat dengan kata ganti nama dengan betul. Adakah kamu masih ingat lagi tajuk kata nama khas? Kata nama khas berada di bawah kemahiran tata bahasa. Kita pernah belajar tajuk ini semasa tahun 4, tahun lepas. Jadi pada hari ini kita akan ulang semula topik ini dan cikgu harap kamu akan lebih memahami kata nama khas ini ya. Ini adalah nota mengenai kata nama khas. Mari kita teliti nota ini untuk memahaminya dengan lebih lanjut. Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada manusia, haiwan, benda dan seumpamanya secara khusus. Di sini cikgu pecahkan kata nama khas kepada benda hidup dan bukan hidup. Benda hidup ini cikgu pecahkan kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Manakala benda tidak hidup, kita letakkan dia sebagai benda dan juga tempat. Murid-murid harus ingat ya, kata nama khas perlulah ditulis menggunakan huruf besar. Tetapi bukan semuanya ditulis huruf besar. Huruf besar hanyalah di pangkal perkataan. Baiklah murid-murid, cuba lihat di bahagian kotak ini. Benda hidup, Rosli merujuk kepada manusia. Sang kancil merujuk kepada haiwan. Bunga matahari merujuk kepada nama tumbuhan. Abu Nawas merujuk kepada nama manusia. Manakala bagi benda tidak hidup pula merujuk kepada benda dan tempat kan. Okey, ini jalan. Tua, payung. Hanya di hadapan perkataan sahaja huruf besar. Stadium Campinas merujuk kepada nama tempat. Sekolah Menengah Cedar merujuk kepada tempat. Australia merujuk kepada tempat. Ini adalah contoh kata nama khas. Baiklah, untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai kata nama khas, murid-murid bolehlah merujuk kepada buku teks muka surat 11. Okey, baiklah murid-murid, ini adalah petikan di dalam buku teks muka surat 11. Okey, kamu boleh lihat di sini. Okey. Cikgu bacakan terlebih dahulu kepada kamu ya. Ilham kami. Afifi dan Encik Nazri melayari blog kreatif dan inovasi. Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan kerusi daripada tayar lama. Encik Nazri bercadang untuk mencantikkan taman rekreasi Taman Seri Damai dengan kerusi tersebut. Di bahagian muka surat 11 ini ada kita panggil iklan lah. Kamu boleh nampak yang warna kuning ni. Okey. Kita tengok kat sini ya. Kerusi tayar. Kami juga menyediakan khidmat latihan bagi individu atau kumpulan yang berminat. Hubungi Muhammad Faris bin Ramli.
Kampung Sentosa, Merlimau, Melaka. Dia ada bagi nombor telefon dekat sini. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita cuba kenal pasti kata nama khas yang terdapat di dalam petikan ini. Cikgu rasa kamu boleh nampak kot tulisan yang telah ditukarkan warna ini membawa maksud kepada kata nama khas. Selain daripada tulisan yang telah diwarnakan, terdapat juga perkataan kata nama khas yang lain. Mari kita mencarinya bersama-sama. Okey, yang pertama cikgu cari di sini Afifi. A ditulis dengan huruf besar merujuk kepada nama orang. Encik Nazri merujuk kepada nama orang. Blok kreatif dan inovasi merujuk kepada nama benda. Okey, di sini kamu boleh cari lagi, ada lagi iaitu Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Encik Nazri ni pun samalah macam yang atas tadi. Okey, kita tengok kepada iklan di sini. Okey, Muhammad Faris bin Ramli. Okey, merujuk kepada nama orang. Kampung Sentosa Merlimau Melaka merujuk kepada nama tempat. Jadi, cikgu rasa kamu dapat senaraikan kata nama khas yang terdapat di dalam petikan muka surat 11. Mari kita teliti lagi. Baik, jika kamu lihat lagi petikan muka surat 11 di bahagian bawah, ada dialog di antara penduduk Taman Seri Damai dan juga Encik Muhammad Faris ya, iaitu Tuan Blok Kreatif dan Inovasi ini. Baiklah, mari kita baca dialog di bawah bersama-sama. Pakcik Nazri selesa sungguh kerusi ini. Lihat si tompok bermain di atasnya. Ya, Kak Jun, kerusi ini cantik dan selesa. Terima kasih Encik Faris kerana sudi mengajar kami membuat kerusi ini. Sama-sama, kerusi ini hasil kerjasama semua penduduk Taman Seri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jika kita berganding bahu, kerja yang susah menjadi mudah. Itu adalah dialog di dalam buku teks muka surat 11. Baik, sekarang mari kita cuba kenal pasti di manakah kata nama khas di dalam dialog ini. Ada kamu nampak? Ya, tulisan yang berwarna hijau di sini merupakan kata nama khas si tompok. Mari kita cari lagi kata nama khas yang lain. Di sini cikgu boleh highlightkan kepada kamu Pakcik Nazri, nama orang Kak Jun, nama orang Encik Faris juga nama orang. Kemudian Taman Seri Damai nama tempat, Majlis Bandaraya Johor Bahru nama pertubuhan sesuatu kan. Okey, ini adalah contoh kata nama khas yang ada di dalam petikan muka surat 11. Berdasarkan perbincangan kita sebentar tadi mengenai kata nama khas di buku teks muka surat 11, cikgu hendak kamu selesaikan tugasan yang pertama, iaitu kamu senaraikan semula kata nama khas yang terdapat di dalam buku teks muka surat 11 menggunakan peta pemikiran. Ini adalah satu contoh peta pokok yang cikgu boleh tunjukkan kepada kamu untuk kamu senaraikan kata nama khas. Di sini cikgu pecahkan kepada dua, iaitu benda hidup dan juga benda tak hidup. Apa maksud benda hidup? Maksudnya benda yang bernyawa lah. Contoh benda yang bernyawa, manusia, haiwan dan tumbuhan. Cari di dalam petikan manusia itu merujuk kepada siapa, haiwan merujuk kepada siapa, tumbuh-tumbuhan ada tak dalam petikan tersebut. Seterusnya, benda tak hidup. Benda maksudnya benda yang tidak bernyawa. Contohnya benda dan juga tempat. Okey, kamu boleh lihat di dalam buku teks muka surat 11 dan senaraikan mengikut kumpulan. Setelah kamu selesai peta pemikiran, kamu bolehlah membina 6 ayat menggunakan kata nama khas yang telah kamu senaraikan. Ini adalah contoh yang cikgu boleh tunjukkan kepada kamu bagaimanakah pembinaan ayat itu. Yang pertama, Encik Nazri merupakan seorang tokoh usahawan yang berjaya. Apakah kata nama khas di sini? Encik Nazri. Yang kedua, kucing peliharaan saya bernama si Tompok. Kata nama khas di sini ialah si Tompok.
Cuba kamu selesaikan tugasan ini dan buat di dalam buku Tata Bahasa 1. Sekarang kita masuk pula kepada kemahiran tata bahasa yang kedua, iaitu kata ganti nama. Kata ganti nama ini juga telah dipelajari ketika tahun lepas. Jadi hari ini kita akan ulang semula dan kamu akan memahaminya dengan lebih mendalam. Ini adalah nota mengenai kata ganti nama. Kata ganti nama dipecahkan kepada 3 kumpulan. Yang pertama, kata ganti nama diri. Yang kedua, kata ganti nama diri tanya. Dan yang ketiga, kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama diri pula dipecahkan kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, menggantikan nama orang yang sedang bercakap. Kata ganti nama diri kedua, menggantikan nama orang yang sedang dilawan cakap. Manakala kata ganti nama diri ketiga, menggantikan nama orang yang dicakapkan. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membina ayat tanya. Di sini ada 4 kata ganti nama diri tanya, iaitu apa? Ingin menanyakan mengenai haiwan. Contohnya, apakah nama haiwan peliharaan kamu? Siapa? Ingin menyoal mengenai manusia. Siapakah yang datang ke sekolah kita? Seterusnya, mana pula ingin menyoal mengenai tempat. Di manakah bank itu terletak? Seterusnya, kita tengok kepada kata ganti nama tunjuk merupakan perkataan kata ganti nama yang menunjukkan tempat, perkara atau benda. Sana, sini, situ merupakan perkataan yang ingin menunjukkan tempat. Di sana ialah rumah saya. Manakala itu dan ini merupakan kata ganti nama tunjuk untuk benda dan perkara. Ini pen saya. Itu pen awak. Cikgu harap penerangan ini dapat membantu kamu memahami dengan lebih lanjut mengenai kata ganti nama. Baiklah, sekarang cikgu hendak kamu buka buku teks muka surat 12 untuk kita lihat lebih lanjut mengenai kata ganti nama. Ini adalah petikan di dalam buku teks muka surat 12. Tajuknya Usaha Kita Bersama. Di dalam petikan ini ada mengenai kata ganti nama. Mari kita baca dahulu petikan ini dan memahaminya untuk lebih mudah. Usaha Kita Bersama. Sempena Minggu Kebudayaan SK Seri Damai, pasukan teater sekolah tersebut akan mengadakan persembahan bagi membuat kutipan amal. Dinesh, kita diberi watak sebagai panglima. Yang menjadi penduduk kampung pula siapa? Sofia dan Danish menjadi penduduk kampung. Ketika pementasan, mereka akan berdiri di sana. Afifi, bolehkah kamu ajar saya intonasi untuk dialog ini? Boleh. Mari kita duduk di sini. Ayat manakah yang susah itu? Beritahulah saya. Baiklah, berdasarkan dialog ini, cikgu rasa kamu boleh nampak di manakah kata ganti nama. Kata ganti nama diri digunakan tulisan warna merah, manakala kata ganti nama tanya menggunakan tulisan warna biru. Kata ganti nama tunjuk menggunakan tulisan warna hijau. Kita lihat dialog ini. Kita, mereka, kamu dan saya merupakan kata ganti nama di diri. Manakala siapa dan mana merujukkan kata ganti nama tanya. Manakala sini, sana dan ini merupakan kata ganti nama tunjuk.
Baiklah, kita teruskan lagi petikan di buku teks muka surat 12. Di bahagian bawah menunjukkan skrip dialog pasukan teater sekolah. Skrip ini menunjukkan watak-watak di dalam istana. Mari kita baca bersama-sama. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Watak yang terlibat ialah temenggung, penghulu, sultan, orang kampung, iaitu suami dan isteri. Di babak 1, di istana, orang kampung dan penghulu datang menghadap sultan. Temenggung berkata, "Ampun tuanku, sembah patik harap diampun." Penghulu kampung Merbau datang menghadap tuanku untuk membuat aduan. Sultan pula berkata, "Beta berkenan untuk mendengarnya. Silakan penghulu." Penghulu bercakap, "Ampun tuanku, semalam kampung Patik telah dilanda ribut yang kuat menyebabkan rumah Pak Mae dan Mak Ambon serta beberapa buah rumah yang ada di situ rosak. Oleh itu, tempat kosong di sini memohon bantuan daripada tempat kosong di sini untuk membaiki rumah-rumah." Okey, apa jawapan dia kat sini? Okey, Sultan pula berkata, "Baiklah penghulu. Okey, ini dia memerlukan jawapan kamu, akan membantu apa-apa yang perlu." Penghulu berkata, "Terima kasih tuanku." Babak kedua. Baginda telah menitahkan semua hulu balang dan rakyat jelata bersama-sama membaiki rumah bangsa ribut. Penduduk kampung gembira kerana rumah mereka telah kembali seperti sedia kala. Mereka juga berganding bahu menaikkan semangat penduduk kampung itu semula. Baiklah murid-murid, di dalam skrip ini menunjukkan suasana di istana. Jadi, kata ganti nama diri yang sesuai mestilah menggunakan laras bahasa istana, iaitu beta, tuanku, patik dan hamba. Tidak boleh menggunakan kata ganti nama diri seperti saya, kamu, kita dan awak ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama dan cuba kamu masukkan jawapan yang bersesuaian. Okey, di sini dia kata dialog ni mengenai rumah Pak Mae dan Mak Ambon yang telah diranda ribut. Siapa yang sedang bercakap? Penghulu yang sedang bercakap. Apabila penghulu yang sedang bercakap, maksudnya pangkat dia lagi rendah daripada temenggung dan juga sultan. Jadi kata ganti nama diri di sini siapa? Oleh itu, siapa yang nak memohon ni? Penghulu ni kata ganti nama diri untuk penghulu yang sini ialah Patik. Patik memohon bantuan daripada siapa yang dia minta bantuan? Daripada sultan. Kata ganti nama diri untuk sultan. Macam kalau kita sedang bercakap, macam cikgu sedang bercakap, cikgu guna kata ganti diri saya. Kalau sultan, kita guna tuanku untuk membaiki rumah-rumah. Rumah-rumah siapa? Rumah-rumah apa? Kalau menunjukkan kata ganti nama tunjuk, rumah-rumah sana ke? Mestilah tak sesuai kan? Kalau nak tunjuk untuk tempat, kita guna itu. Rumah-rumah itu. Okey, di sini dialog sultan. Sultan kata, "Baiklah penghulu." Okey, apa kata ganti nama diri di sini? Bila sultan sedang bercakap, dia membahasakan diri dia di sini beta. Beta akan membantu apa-apa yang perlu. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat memahami kata ganti nama yang terdapat di dalam skrip ini. Berdasarkan perbincangan kita di buku teks muka surat 12, sekarang cikgu hendak kamu buat pula tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ini, cikgu hendak kamu salin skrip dialog ini dan lengkapkan jawapan menggunakan kata ganti nama yang betul. Salin daripada seikat bagai sirih, serumpun bagai serai ni, salin satu kotak ni, dialog ni. Sambung buat di dalam buku Tata Bahasa 1. Baiklah, di sini cikgu simpulkan kepada kamu. Hari ini kamu telah belajar mengenai kata nama khas dan juga kata ganti nama. Ada 2 tugasan yang perlu kamu buat, iaitu tugasan yang pertama, buat peta pemikiran dan juga bina 6 ayat. Tugasan yang kedua, salin
skrip teater di muka surat 12. Buat kedua-dua tugasan itu di dalam buku Tata Bahasa 1. Setelah kamu siap, kamu ambil gambar tugasan 1 dan tugasan 2 dan hantar dekat cikgu melalui Google Classroom BM Bima Cemerlang di dalam link yang cikgu berikan. Baiklah semua, selesai sudah kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana hadir menyertai kelas maya kita walaupun tidak bersua muka. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang diberi minggu ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, kamu bolehlah bertanya cikgu melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Kita jumpa lagi.